Hi, Assalamualaikum. My name is Ahmad Aziz Fikri bin Aminuddin and my matrix number is 01DKA20F1062. So, in this presentation, I will start it with introduction. In the sieve analysis process, soil is basically shaken through a set of sieves that have progressively smaller openings. Sieves that are taken for the process are US standard sieves. Sieve analysis of soil is categorized under mechanical analysis of soil, which determines the size range of particle presenting a soil expressed as a percentage of a total dry weight. Sieve analysis can only be implemented for the soils with particle sizes larger than 0.075 mm in diameter, where a large portion of the soil particle is smaller than 0.075 mm, hydrometer analysis is used to define the particle size distribution. I will talk about the theory of this experiment. To get the value weight of soil retained is weight of soil plus sieve is minus with the weight of the sieve. Then, to get the value of percentage retained on any sieve, it is equal to weight of soil retained divided by total soil of weight and multiply with 100%. For the cumulative percentage retained on any sieve, it is equal for the sum of the percentages retained on the sieve. Coefficient of uniformity, which is Cu, is an indicator of the spread of particle size, which is calculated as Cu equals to D60 divided by D10. While for the coefficient of concavity, which is Cc, is to measure of the shape of the curve between D60 and D10 grain size and is defined as Cc, it is equal to D30 square divided by D10 multiplied by D60, where D10, D30 and D60 are the soil diameters, at which 10%, 30% and 60% of soil weight are final respectively. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syasha Nurbatis binti Ahmad Saleh. Nombor pendaftaran saya 1069. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan objektif mengenai uji kaji yang dilaksanakan ini, iaitu uji kaji berkaitan dengan sieve analisis. Bagi menjalankan uji kaji ini, terdapat 3 objektif yang perlu dipraktikkan di dalam uji kaji ini. Yang pertama iaitu to determine the percentage of different gravel size contained in the soil. Seperti yang kita ketahui, di dalam tanah terdapat pelbagai jenis butiran zarah yang berbeza, iaitu dengan menggunakan uji kaji ini kita dapat menentukan peratusan saiz butiran yang berbeza yang terkandung di dalam tanah. Dan yang kedua iaitu to determine the particle size distribution curve for a particle size sample, iaitu untuk menentukan lengkung taburan saiz zarah bagi sampel tanah tertentu. Seperti yang telah kita ketahui, apabila kita telah dapat mengumpul data dan kita telah memplotkannya di dalam graf, kita akan dapat mengetahui jenis sampel tanah yang kita gunakan ini dapat dikategorikan sama ada gravel maupun sands. Yang ketiga iaitu untuk menentukan pekali keseragaman Cu dan pekali lekuk Cc. Cu dan Cc dapat diklasifikasikan dengan julat yang telah ditentukan, iaitu jika nilai Cc 1 hingga 3 dan Cu-nya lebih besar daripada 4, ia dapat diklasifikasikan sebagai gravel. Dan jika nilai Cc-nya 1 hingga 3 dan Cu lebih besar daripada 6, ia dapat dikategorikan sebagai sands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Syafiq bin Muhammad Zahir. My number matrix is 01DKA20F1056. Okay, today I want to present about the apparatus of this experiment. First, set of sieve, brush, sieve shaker, balance sensitive, spatula and soil. So you can see the apparatus we use for this experiment in figure. Safety awareness. First, get permission before entering the workshop. Kita hendaklah mendapatkan kebenaran daripada pihak pensyarah sebelum kita memasuki di dalam bengkel. Yang kedua, do not bring bags into the workshop. Dilarang membawa sebarang beg ataupun peralatan lain memasuki di dalam bengkel.
Dan yang ketiga, open window and doors before starting work. Ini merupakan salah satu langkah yang amat penting kerana dengan membuka pintu dan tingkap untuk memperolehi pencahayaan dan pengudaraan yang baik. Yang keempat, use tools and material in a proper and safe manner. Sebelum kita menggunakan sesuatu peralatan, kita hendaklah mengetahui fungsinya supaya dapat mengelakkan daripada berlakunya kecelakaan. Yang kelima, report the accident to the teachers immediately. Yang keenam, clean the work area after completing the activity. And 7, close all switch before leaving the workshop. Sebelum kita meninggalkan bengkel, kita hendaklah memastikan segala switch yang kita telah buka tadi ditutup semula untuk mengelakkan daripada berlakunya segala lintas-pintas. Dan akhir sekali, make sure tools, material and utensils are always kept safe to use. Next, we go through the procedure. The first thing first is we need to prepare the apparatus before we do this experiment. Then after that, we record down the weight of each sieve as well as bottom pan to be used in the analysis. Then we record the weight of the given dry soil. After that, carefully pour the soil sample into the top sieve and place the cap over it. Then place the sieve stick in the mechanical shaker and shake for 10 minutes. Then the last is we need remove the stick from the shaker and carefully weigh and record the weight of each sieve when it's retained soil.
Okey, kita pergi dekat data. Okey, ni adalah data yang diperoleh dalam eksperimen SIF analysis ini. Okey, dalam eksperimen ini kita kena cari persen retail. Okey, nak cari persen retail ni kita kena ambil mass of soil retail bahagi dengan total weight darab dengan 100%. Okey, contoh kita ambil dekat saiz ayatkan 20 mm. Okey, dekat situ dia mass of soil retail dia adalah 35. Okey, so kita ambil 35 bahagi dengan total weight. Total weight semua jumlah berat adalah 900. Okey, 35 bahagi 900 darab dengan 100% untuk kita nak dapat nilai peratusan. Sama dengan 3.89%. Okey, itu untuk persen retail. Untuk persen pacing pula, iaitu peratusan yang terlepas, tanah yang terlepas adalah dengan kita ambil 100 tolak dengan persen retail. Okey, tadi kita dapat persen retail dia dah 3.89% kan. So, nak cari persen pacing dia, kita kena ambil 100 tolak dengan nilai yang kita dapat tadi tu. Kita kena buat step by step lah, satu-satu data tu, satu-satu saiz ayatkan tu. Okey, contohnya kita ambil 100 tolak dengan saiz ayatkan 20 mm tadi, iaitu 100 tolak dengan 3.89. So, kita akan dapat 98.11. Okey, dengan data yang kita dapat ni, kita kena plot satu graf, iaitu graf percentage pacing melawan particle size. Selepas dah plot tu, kita kena kira dia punya CU dan juga CC. CU adalah coefficient of uniformity ataupun perkali keseragaman, dan juga CC adalah coefficient of concavity, iaitu perkali lekuk dia. Okey, cara dia adalah senang saja. Kita hanya menggunakan formula dan memasukkan nilai-nilai saja. Contoh CC, formula dia adalah D30 kuasa 2 bahagi dengan D60 darab dengan D10. So, kita masukkan nilai yang dalam formula itu saja. Okey, contoh saya bagi D30 adalah 0.55. So, kita letak 0.55 kuasa 2 bahagi dengan D60 darab dengan D10. Okey, kita darab dulu D60 darab dengan D10, iaitu 1.6 darab dengan 0.13. So, kita dapat 0.208. So, selepas itu kita ambil balik tadi D30, iaitu 0.55 kuasa 2 bahagi dengan 0.208. Kita akan dapat CC dia adalah 1.45. Sama juga dengan CU, formula dia adalah D60 bahagi dengan D10. So, kita just masukkan nilai dia, iaitu D60 adalah 1.6 dan juga D10 adalah 0.13. So, kita bahagikan kedua-duanya tu 1.6 bahagi dengan 0.13, kita akan dapat 12.31. Itu adalah nilai untuk CU. Okay, next we go to the discussion based on data. Okay, based on data that we get from the experimenter, berdasarkan data yang kami dapat dalam eksperimen ini, kita akan dapat tahu the percent retail ataupun peratusan yang terlepas, tanah yang terlepas apabila diayak tu, dengan cara kita kena kira the mass of soil retail bahagi dengan total weight dan darab pula dengan 100%. So, lepas kita dapat percent retail, kita akan boleh cari percent pacing, iaitu peratusan yang terlepas, tanah yang terlepas. Okey, dengan kedua-dua data yang kita dah dapat ni, kita boleh plot satu graf percentage pacing against particle size. Okey, sebab kita plot graf ni untuk kita nak tentukan sama ada tanah tersebut sill, sand or gravel. Okey, tu untuk discussion. Seterusnya iaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami nyatakan daripada uji kaji yang dilaksanakan ini iaitu uji kaji analisis ayak untuk menentukan lengkungan taburan saiz zarah bagi sampel tanah tertentu
Untuk menentukan peratusan saiz butiran berbezanya terkandung di dalam tanah dan juga dapat mengetahui pekali keseragaman siu dan pekali lekuk sisi tanah. Daripada graf yang telah kami plotkan data yang kami perolehi, kami juga telah dapat mengetahui jenis pasir, jenis sampel tanah yang digunakan, iaitu kami dapat mengklasifikasikannya sebagai sands. Ini kerana 57.79% adalah pasir dan 30% lagi adalah kerikil. Selain itu, nilai sisi ialah 1.45, manakala CU yang kami perolehi daripada graf yang kami telah plotkan iaitu 12.31. Ini telah disedia maklumkan bahawa jika nilai sisinya adalah lebih dari nilai sisinya berada di antara julat 1 hingga 3 dan nilai CU-nya berada lebih besar daripada 6, ia dapat diklasifikasikan sebagai sands.